Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita untuk hari ketiga, okey, pada minggu pertama. Okey, untuk malam ni kita akan bincangkan topik yang kita dah belajar, iaitu topik last kali tingkatan 4, iaitu topik dia ialah nombor indeks. Okey. So, nombor indeks ni dia melibatkan cuma lebih tak banyak pun, 3 ataupun 4 formula sahaja. Okey, formula pun senang nak faham. Tak ada rumit-rumit pun macam fungsi kuadratik tu. Dia banyak formula. Okey. Tapi kat sini awak kena faham apakah kehendak soalan dan kena faham apakah soalan bagi dan kena faham apa yang kita nak cari. Okey, daripada sini saya terbitkan dulu rumus yang berkaitan dengan index number ataupun nombor indeks. Dia simple je. Iaitu bab 10. Okey, nombor indeks. Okey, kita akan mulakan dulu dengan iaitu nombor indeks melibatkan formula dia ialah I. I ni adalah nombor indeks ya. Kemudian kita akan kita guna Q1QO darab dengan 100. Okey. Apa benda yang Q1 ni? Apa benda yang QO ni? Okey. QI ni, QI ke Q1? QI lah kan. QI ni adalah tahun semesta lah. Okey. Dan Q0 ni ialah tahun sebelumnya, tahun asas. Okey. Contohnya soalan yang saya share pergi tadi tu, contohnya 2018, okey, berasaskan 2016. Bermaksud QI tu 2018 dan tahun asas ataupun QO tu ialah 2016. Okey, tahun semasa dibahagi dengan tahun asas didarab dengan 100. Kita akan dapat nombor indeks. Okey, nanti saya terangkan apa benda nombor indeks dan harga indeks ni. Okey, untuk nombor indeks ni juga kita boleh dapatkan harga indeks. Okey, kita boleh dapat juga harga indeks. Okey, seterusnya, formulanya seterusnya kita akan melibatkan iaitu apa nama tu? Terlupa sikit. Indeks gubahan. Okey, indeks gubahan. Okey, apa benda yang indeks gubahan ni? Indeks gubahan, simbol dia ialah I bar. I bar di atas. Dan hasil jumlah, okey, hasil jumlah dia ialah hasil jumlah indeks, nombor indeks didarab dengan weightage, iaitu W, pemberat, dibahagi dengan jumlah pemberat. Okey, dan W tu ialah pemberat. Okey, pemberat ni nama dia pemberat. Okey, pemberat ni dia boleh dibahagi kepada berapa jenis tau. Okey, pemberat ni boleh dibahagi dalam bentuk peratus, iaitu 100%. Sudut ataupun darjah, berapa darjah satu bulatan? 360. Apa lagi ya? Darjah, peratus. Lepas tu dia melibatkan apa lagi yang saya lupa dah. Darjah, peratus, persen, sudut. Sudut dah, darjah dah. Peratus. Sudut lah, sudut kan? Okey. Sudut, darjah. Saya lupa dah berat. Alamak, sudut, darjah 360. Iaitu peratus, 100%. Bilangan. Okey, bilangan. Apa lagi kita boleh buat? Apa lagi? Selain pada bilangan, kita boleh letak apa lagi ya? Pemberat ni dalam peratus, darjah. Apa lagi ya? Itulah kot ke 3 je. Okey, itu je lah. Kalau ada nanti tolong share boleh kita cikgu. Takut saya silap. Okey, itu namanya pemberat. Pemberat ni dia akan bagi. Okey, dia akan bagi. Tetapi kadang-kadang pemberat ni pun kita kena cari. Contohnya dalam peratus. Okey, dalam peratus dia bagi 20%. Okey. 10% dan 30%.
Dia tanya, apakah nilai X peratus? So, daripada 4 ni, kita dapat totalkan dia. Total dia mesti 100%. So, kita dapatlah nilai X tu. Okey. Sama juga dengan sudut. Sudut ialah jumlah dia ialah 360. Okey. Nombor indeks dah boleh. Kemudian indeks perubahan. Dan satu lagi, satu lagi ialah kalau melibatkan 3 tahun. Okey, kalau melibatkan 3 tahun. Catabah. Okey, thank you Balkis. Catabah. Alamak, tersilap. Tak nampak lah saya tadi. Catabah. Yeah, good. Saya lupa. Okey, catabah. Okey, boleh? Saya buat sekali. Okey, thank you. Catabah. Catabah ni dia pergi dalam bentuk catal kan? Okey, itu dia boleh pilih nanti. Okey. Kemudian, indeks juga akan melibatkan 3 tahun. Kalau 3 tahun, macam mana kalau 3 tahun? Contohnya, dia buat 3 tahun, formula dia ialah C sama dengan A darab B bahagi dengan 100. Okey. Apakah A, apakah B, apakah C? Okey, ingat bentuk dia macam ni. Kalau melibatkan 3 tahun awak letak atau tahun. Contohnya tahun A, tak nak tahun A. Tahun A nanti awak confuse nanti. Tahun X, tahun Y, tahun Z. Okey, ni ada 3 tahun So, tahun X kepada tahun Y kita letakkan sebagai A. Dan tahun Y kepada tahun Z kita letakkan sebagai B. Dan C itu ialah tahun X dengan Z. Nampak tak bentuk senyum ni? Okey, ada mata, lepas tu dia senyum. Okey, ni kalau melibatkan 3 tahun. Contohnya, dia nak cari index number bagi C. Okey, nak dapatkan index number bagi C. So, kita guna formula yang ini, iaitu A darab B bahagi dengan 100. Sama juga, kalau dia tanya indeks, nombor indeks bagi A, pun kita boleh guna. Kita guna, gantikan C, B. Okey, kita akan dapat nilai A. Okey, itu sahaja dalam kaitan dengan nombor indeks. Okey, dah selesai. Sekejap je. 10 minit je. Tak sampai 10 minit pun. That's it. Ada apa soalan tak berkaitan dengan nombor indeks? Indeks harga. Okey. Okey, saya bagi masa dekat awak sebab ada orang call saya tu. Cikgu nak awak lengkapkan dan siapkan soalan satu. Siapa yang belum siap, saya bagi masa Okey, sebab ada orang call saya jap. Okey, cuba bagi masa buat soalan nombor satu dan dua Okey.
Okay guys, minta maaf ada emergency call tadi. Okay, so kita semak sama-sama Dah siap belum? Dapatkah? Dapat dah nilai X, Y dengan Z? Okay, so tengok betul. Kita gunakan uh, index number, indeks gubahan dan juga formula tadi C sama dengan AB per 100. Kita gunakan plan ini. Okay, saya tengok ada pelajar yang dah hantar tugasan tadi. Okay, thank you. Ada pelajar yang dah hantar tadi. Okay, soalan tadi. Saya bagi soalan tu ada yang hantar. Okay. Tapi kalau awak dah siap, boleh hantar pada cikgu. Nanti cikgu semak nanti. Kan? Ada yang dah siap kan? Okay. So, kat sini kita bincang sama-sama. Boleh follow semua? Okey, jadual di bawah menunjukkan harga per kilogram bagi 4 jenis bahan A, B, C, D pada tahun 2017, 2019. Okey, sekarang ni 2 tahun je. Dia menunjukkan 2 tahun je. So, tak ada guna yang C tu. So, ambil 2017 dan 2019. Mana tahun asas? Tahun asas ialah tahun 2017. Tahun semasa mana? Tahun semasa ialah 2019. Gitu je. Okey, dan pemberat masing-masing. Nampak pemberat? Pemberat ada nampak dalam bentuk bilangan. Okey. So, dia bagi pemberat dia dalam 4, 1, 2 dan 3. So, soalan dia adalah cari nilai X dan X, Y dan Z. Okey. Kita buat dulu X. Kat sini. X. Nampak tak? Harga tahun 2017 ialah X. 2019 ialah 120. Dan dia bagi indeks harga ialah 120. Okey, saya nak tanya seorang kat sini lah. Tadi saya bagi masa kan? Ezah dapat berapa jawapan awak, Ezah? Ada ke ni? Ezah. Mana Ezah ni? Dah kena palau lah pula ni. Hmm. Okey. Luqman, apa Luqman? Dapat dah tadi Luqman? Saya baru dapat Z, cikgu. Okey. Dapat Z terus. Oh, malah. Okey. Zarim Arzizi. Arzizi. Zarim Arzizi. Ada ke? Dah dapat dah nilai X? Kan. Tadi saya bagi peluang tadi. Cuba buat kira. Dah dapat? Belum lagi cikgu. Okey. Belum lagi dapat lagi. Okey, cikgu tunjuk terus. So, cara dia adalah, ingat, tahun semasa. Okey, Nazura dapat dah. Okey, thank you. Tahun semasa iaitu I sama dengan QI, Q0 darab dengan 100. So, sama dengan tahun asas. Tahun atas apa? Tahun semasa. Tahun semasa berapa dia bagi? Iaitu 2019. 1.2. Dia bagi dengan X. Darab dengan 100. Dia bagi indeks number berapa? Indeks number ialah 120. Okey, cara dia macam mana kira ni? First kali pindahkan 100 dulu. Okey, 120 dibahagi dengan 100 dapat berapa? Kalkulator saya mana perginya? Cuba kira untuk saya. 120 dibahagi dengan 100 dapat berapa? 1.2 kan? Okey. 1.2 sama dengan 1.2 bahagi dengan X. So, dapat nilai X berapa? Berapa nilai X? 1. 1.00. Okey, settle. Dah dapat nilai X. Okey, sama tak? Okey, good. So, seterusnya, kita nak kira pula untuk Y. Y pun dia bagi adalah 2019. Okey. So, kat sini saya nak buat space kat mana ni 2019. Bermaksud kita tukarkan sahaja. Okey, 2019 kat mana? Di atas. Jadi, saya letak kat sini saya ambil pen. Okey, yang ini saya padam. So, dah faham. Okey, sekarang 2019 dia nak cari. Iaitu Y bahagi dengan 0.8 darab dengan 100. Sama dengan berapa indeks number? 125. Nampak kecil pula saya buat situ. Okey, 125 sama dengan Y per 0.8 darab dengan 100. Okey, saya bagi masa cuba kira dapat berapa ni?
Cepat Lokman. Saya bagi masuk Lokman. Lokman dapat Z dah. Nanti awak beritahu apa nilai Z Satu juga dia. Okey, Y dapat 1. Okey, thank you. So, masuk Y sama dengan 1.00. X pun sama, 1.00. Okey, well done. Boleh Tak ada masalah kot. Cikgu rasa cara nak kira ni. Mula-mula bahagikan 125 bahagi dengan 100. Kemudian darab dengan 0.8. Okey, nilai Z. Saya nak tanya Lokman. Tadi dia dapat nilai Z. Z dapat apa Lokman? Z. Berapa dapat? 110. Okey, good. 110. Well done. Betul, 110. Macam mana dapat 110? Iaitu 2.2 bahagi dengan 2 darab dengan 100. Awak dapat indeks numbers. Iaitu 110. Okey, kat sini saya nak explain sikit. Apa benda yang 110, 125, 100 ataupun 120. Okey, untuk pengetahuan awak, okey, tengok. Kenapa dia letak 2017 sama dengan 100? Okey, kat sini bermaksud harga indeks harga tu 110 bermaksud peningkatan sebanyak 10%. Okey, so peningkatan sebanyak 10% untuk A. Okey, boleh faham Untuk B pula, peningkatan sebanyak 25%. Okey. Untuk C, 100. Apa maksudnya kalau 100? Bermaksud tak ada peningkatan. Okey, tak ada peningkatan. So, kekal. Okey, dia kekal. 100% juga. Ataupun kosong. Dia punya peningkatan. Ataupun tak ada penurunan. Kemudian D ialah 120. 120 ni bermaksud peningkatan sebanyak 120. Meningkat Okey, meningkat. Okey, in case lah ada E. Contohnya saya letak E kat sini. Tiba-tiba dia dapat indeks harga ialah sebanyak 90. Apa maksud 90 ni? 90 ni bermaksud terdapat penyusutan. Saya buat merah lah. Penyusutan sebanyak 10%. Okey, bukan 90 pula. Penyusutan sebanyak 10%. Okey. Contoh lagi. Okey, kalau ada soalan tu dia kata 80 pula. Dia punya indeks harga ialah 80. Jadi maksudnya ialah penyusutan sebanyak 20%. Okey, boleh faham apa maksud indeks harga ni? Apakah meningkat, apakah penyusutan? Okey, kenapa dia meningkat? Boleh? Okey, tu saya punya berkenaan dengan indeks harga. Saya tambah juga nota. Okey, hitung soalan B. Hitung indeks gubahan. Tengok indeks gubahan. Indeks gubahan tadi saya bagi formula. Apa formula dia? Iaitu hasil jumlah indeks harga darab dengan pemberat. Weightage. Iaitu IW. Hasil jumlah IW. Okey, indeks harga dengan weightage. Okey, tengok saya tunjuk satu macam mana kita nak kira ni. Saya padamkan dulu. So, Z tadi dapat 110. Okey. Ada siapa-siapa dapat dah? Saya nak tanya dululah. Apakah nilai indeks perubahan? Ada siapa-siapa dapat? Dapat dah? Okey, boleh letak nombor ataupun mute. Boleh kabur pun. Okey. 112.5 Sa'adah dengan Zura. Oh, lajunya. Okey, well done. Good. 112.5. Okey, good. Cara dia ialah cikgu harap awak ada ni Saya ambil satu kertas kosong. Mana kertas kosong tadi? Okey, nah ini. Okey, iaitu pemberat darab dengan indeks harga. Okey, untuk A iaitu I bar sama dengan 110 didarab dengan 4, betul? Kan? Didarab dengan 4 Okey, kemudian tambah seterusnya. Berapa seterusnya tadi? Saya lupa dah. Hilanglah gambar tadi. Okey.
Seterusnya, okey, saya agak-agak. 125 didarab dengan 1. Tambah dengan 100 darab dengan 2. Tambah dengan 120 darab dengan 3. Dibahagikan dengan jumlah weightage iaitu 10. So, kita dapat nanti ialah 112.5. Okey. So, saya nak tanya. Kalau 112.5 ni, apa maksud dia? Peningkatan sebanyak berapa persen? Berapa persen peningkatan sebanyak dia? Peningkatan sebanyak 12.5%. Okey, good Nazrah. 12.5%. Okey, itu maksud dia. Peningkatan. Okey, next question. Siap untuk soalan ni. Okey, selesai. Hitung indeks perubahan dah selesai dah, dapat 112.5. Okey, next question. Soalan nombor 2. TP3. Okey. Untuk TP3 ni, untuk TP3 lah, untuk soalan 2 senang je. Diberi harga bagi B meningkat 22% pada tahun 2018 dari tahun 2016. Nampak tak? Yang B tengok B, tengok barisan B. 2018 dari tahun 2016. Harga bagi A pada tahun 2016 adalah RM5 dan pada tahun 2020 adalah RM6.05. Okey, kita buat satu dulu cari nilai bagi M dan N. Okey. Yang mana senang? Okey, yang senang ialah N. N. Kenapa N? Okey, cuba tengok. Dia kata indeks harga pada tahun 2018 berasaskan 2016. Okey, cuba tengok. Dia kata peningkatan sebanyak 22%. Jadi berapakah indeks harga bagi B? Kalau kata peningkatan sebanyak 22%, bermaksud harga indeks dia ialah 122. Selesai. Gitu saja. Okey, betul. Salah. 122. Sebab apa? Sebab peningkatan sebanyak 22%. Jadi tambah dengan 100. Dapatlah nilai N dia ialah 122. Okey, boleh faham tak je ni? Okey, dah selesai dah soalan N. Untuk soalan M pula, okey, sekarang ni cuba awak tengok, perhatikan betul-betul. Dia melibatkan 3 tahun, iaitu 2016, 2016, 2018 dan 2020. Awak tengok. Sekarang ni ada 3 tahun. Okey, sekarang ada 3 tahun kan? Okey, sekarang ni nak cari nilai M. Cari nilai M dan N. Macam mana Ingat, kalau 3 tahun, macam mana kalau 3 tahun? Ada senang tak kalau nak buat 3 tahun? Soalan nombor 2 kan? Okey. Okey. Dia tanya 2000. Okey, ni tak payah guna 3 tahun ni. Okey, 2016 iaitu RM5. 2020 iaitu RM6.05. Senang je lah. Sekejap. Ada kawan add ni. Okey, Malika dah masuk. 121. Okey. Okey. So, kita ambil 2020 iaitu tahun asas. Berapa 2020? RM6.05. Bahagi dengan harga untuk 2016. RM5. Darab dengan 100. Berapakah jawapan awak dapat? 2020 bahagi dengan 2016 darab dengan 100. Settle. Dapat apa? 121. Okay, good. Thank you, Izzah. Okay, boleh faham tak? Yang ni tak perlu dapatkan 3 tahun tu tak payah. Sorry. Sebab dia kata 2020 dengan 2016. Dah beritahu. 2020 dengan 2016. Okay, settle dapat 121. Semua dapat tak? 121. Iaitu tahun semasa 2020. RM6.05. 2016. RM5. Darab dengan 100. Dapat 121.
Okey, so nilai M adalah 121 untuk bahan A. Okey, dah settle. Boleh ke? Okey, seterusnya nombor 3. Okey, nanti kita akan cuba buat soalan yang ada dalam modul ni. Nombor 3. Okey, sekarang nombor 3 satu persatu. Okey, cuba tengok ayat dia. Menyusut, menokok, menokok, menokok. Menyusut tu ialah ada penurunan. Menokok tu ada penambahan. Okey. Dia kata perubahan indeks harga dari 2015 ke tahun 2018. So, kalau menyusut, bermaksud berapa dia punya indeks harga? Dia akan jadi 90. Sebab apa? Sebab menyusut. Okey, thank you awak. Kalau menokok, dia akan jadi 160. Menokok, 120. Menokok akan jadi 40, dia akan jadi 140. Okey. Itu maksud dia. Kemudian, cuba tengok dia punya weightage ataupun peratus penggunaan. Okey, tengok B. Kalau dia bagi 50, 10, 10, berapa jumlah dia? 50, 60, 70. Jadi, baki tu berapa? Baki tu ialah sebanyak 30. Okey, thank you Baki. Sebab apa? Sebab dia kata persen, nampak persen? Peratus. Peratus jumlah dia mesti 100. Okey? Mesti 100. Jadi 50 tambah 30 tambah 10 tambah 10 dapatlah 100. Jadi untuk B, walaupun dia sembunyi, nilai dia ialah 30. Okey, dah siap. Belum siap lagi. Jom kita duduk soalan sama-sama. Kos pengeluaran bagi alat permainan ini ialah 41650. Okey. Kos pengeluaran bagi permainan ini, maksudnya dia melibatkan semua A, B, C dengan D. Okey. Jadi jumlah dia kos permainan ini ialah 4160 pada tahun 2018. Okey. Boleh ni. Sekarang ni dia tanya, jika harga bahan C, mana C? Mana C? Ting-ting. Pada tahun 2015 adalah RM7.60. RM7.60. Cari harganya pada tahun 2018. Okey. Tengok macam mana kita nak buat mula-mula ni. Cuba kita tengok. Indeks harga dia bagi tak? Pada tahun, pada C. Yes, kita dapat 120. RM7.60 ni adalah tahun 2015. Okey. So, dia tanya pada tahun 2018. So, macam mana nak buat? Senang je. Iaitu, harga semasa, saya letak sini tahun 2018, dibahagi dengan RM7.60, darab dengan 100, sama dengan berapa? 120. Okey. Okey, kenapa saya dapat 120? Sebabnya monokok sebanyak 20%, kita akan dapat indeks harga ialah 120. Kemudian, untuk dapatkan harga untuk semasa, iaitu tahun 2018, dibahagi dengan 2015, harga dia ialah RM7.60, darab dengan 100, so sama dengan 120. Berapa jawapan dia untuk tahun 2018? Okey, cuba kira. 120 bagi 100 darab dengan RM7.60. RM9.12. Okey, thank you Zah. Okey, thank you. Saya dah RM9.12. Bermaksud pada tahun 2018 harga dia meningkat sebanyak RM9.12. Okey. Dah clear yang tu? Soalan A settle. Soalan B. Okey, soalan B ialah dia tanya, hitung kos pengeluaran yang sepadan pada tahun 2015. Macam mana nak kira ni? Okey.
So nak kira ni. Okay, first kali untuk dapatkan kos pengeluaran ni. First kali dapatkan indeks gubahan dulu. Okay, dapatkan indeks gubahan. Macam nak kira indeks gubahan? Macam nak kira indeks gubahan, cuba tengok betul-betul. Cikgu bagi masa untuk awak. 90 darab dengan 50 tambah. Saya buat sinilah. Tak muat kat sini. Ada space tak kat sini? Tak ada space. Saya sebut sebelah. Okay, kita cari dulu indeks gubahan. Okay, 90 darab dengan 40 tambah 40 sorry, 50 kan tadi. 40 lah. 50, okey. Tambah dengan 160 darab dengan 30 tambah 120 darab dengan 10 tambah 140 darab dengan 10 dibahagikan dengan berapa jumlah pemberat, iaitu 100. Okey. So kita dapat sini ialah indeks gubahan. Berapa indeks gubahan kita dapat ni? Ada siapa kira? 119. Okey, thank you. So kita dapat dah indeks gubahan sebanyak 119. Okey, hold dulu. Boleh follow semua? Indeks gubahan sekarang 119 Okey. Dia tanya harga pada tahun 2015, betul? Jadi kita ambil QI bahagi dengan QO darab dengan 100. Okey. So kita ambil indeks gubahan ialah 119. Harga di tahun semasa berapa tadi dia berkhabar? Saya lupa dah. Harga tahun semasa tadi dia berkhabar tadi apa? Kita check balik tengok soalan. 41650. Okey, ni tahun 2015. Darab dengan 100. Okey. Cuba cikgu nak awak cuba calculate dapatkan indeks harga pada tahun 2015. Dapat berapa harga dia? Okey, 41650. Cuba kira. 119 bahagi dengan 100. Lepas tu 41650 dibahagi dengan tu. Okey, dapat lah. Berapa dapat? Q15. 35,050. 35,000 35,000. Okey, settle. Okey, thank you. Okey, good. Boleh follow semua? Dapat 3,500. Kos pengeluaran untuk semua. Okey. Dan next one, soalan C. Kos pengeluaran dijangkakan meningkat sebanyak 60%. Okey. 60%. Okey, tengok betul. 60% ni kat mana? 60% tu, nak boleh zoom ni. Okey. Kita tengok 60% tu ialah dari 2018 ke 2020. Alamak, ada 3 tahun ni. Perhatikan betul-betul ada 3 tahun iaitu 2015, 2018 dan 2020. Okey. Kat sini kita akan guna formula C sama dengan AB bahagi dengan 100. Soalan dia ialah hitung peratus perubahan dalam kos pengeluaran dari tahun 2015 ke 2020. Okey. Saya ubah slide lain Kita tak muat lah nanti. Okey, so cara kira dia senang je. Okey. Mula-mula tadi 2015. Okey, kejap. Tukar pen. Okey, 2015, 2018 dan 2020. Okey, nampak tak ada 3 tahun ni? Kemudian, kita kena cari apakah indeks gubahan bagi 2015 ke 2018, 2018 ke 2020 dan 2015-2020. Okey, tadi kita kira 2015 ke 2018 indeks gubahan dia ialah sebanyak 119. Kan? Yang ni. Yang ni.
Okey. Ini 2018 based on 2015 dapat 119. Kemudian 2018 ke 2020 dia kata peningkatan sebanyak 60%. Okey, 60%. Bermaksud kita akan dapat 160. Sebab apa? Sebab ada peningkatan. Dalam soalan kata peningkatan sebanyak 60%. So dapat 160. Dan juga soalan dia ialah, soalan dia apa? Dia tanya apa? Dia tanya hitung peratus perubahan dalam kos pengeluaran dari tahun 2015 ke tahun 2020. Okey, dapatkan dulu yang ini. Okey, hitung peratus perubahan. Berapa peratus perubahan ni? So kita guna ini A, ini B, ini C. So C sama dengan 119 darab dengan 160 bahagi dengan 100. Dapat berapa nilai C? Cuba kira 119 darab dengan 160 bahagi dengan 100. Kita akan dapat nilai dia ialah sebanyak 190.4. Okey. Thank you. Jadi, apakah soalan nak? Soalan nak ialah berhitung peratus perubahan. Okey, hitung peratus perubahan. Jadi, kesimpulan dia kat sini, jawapan dia ialah, saya tulis sini, peratus perubahan adalah sebanyak 90.4%. Okey? Iaitu menokok sebanyak 90.4%. Okey, bermaksud dari 2015 sehingga 2020 harga tu meningkat sebanyak 90.4%. Okey, cuba tengok. Saya tekan sikit ya. 2015 ke 2018 peningkatan sebanyak 19%, sikit je. 2018 ke 2020 peningkatan sebanyak 60%. Jadi secara totalnya 2015 ke 2020 sebanyak 90.4%. Okey. That's it. Itu adalah soalan index number. Boleh faham tak? Okey, senang je kan? Tak ada susah pun. Okey, sebelum kita akhiri kelas kita ni, kita nak buat satu soalan dalam modul awak ni. Okey, cikgu nak awak buka modul yang saya edarkan hari tu. Tengok soalan tingkatan 4 iaitu nombor indeks. Dah ada dah semua. Kita buat sama-sama ya. Okey, macam mana kita nak jawab soalan ni? Okey, dah ada semua, dah ready semua. Okey, juga harap awak semua ada ni ya. Okey, sekarang tengok soalan nombor 1. Senang kita buat soalan nombor 1. Okey, nombor 1. Semua ada ya. Dia kata jadual di bawah menunjukkan indeks harga 2017 dan 2019 berasaskan tahun 2015 untuk tepung, gula dan mentega. Okey, jadi ada jadual sebelah kiri dengan sebelah kanan. Sekiri tu maksudnya 2017, 2015. Yang belah kanan tu 2019, 2015. Okey. Dia bagi 110, 115, 120. Okey, semua ada ya. Tengok betul sekali ya. Saya tak ada kat slide tu. Tengok kertas. 115, 120 dan X. Dia tak tanya X. Confirm dia tanya X tu. Okey. So, macam mana nak dapat nilai X ni? Baca soalan A dulu. Okey, soalan A dia tanya, harga 1 kilogram mentega tahun 2015 ialah RM20. Mana mentega? Mana mentega? Yes, mentega tu yang bawah sekali tu. Dan harga pada tahun 2019 ialah RM25. Okey. Jadi macam mana nak buat ni? Okey. Cari nilai X. Okey. Sudah 2015, 2019 ni mana nak carinya? Okey. So, dia tanya nilai X. 2019 bahagi dengan 2015 darab dengan
100. Okey. Jadi 2019 berapa harga dia? RM25. 2015 RM20. Darab dengan 100. Okey, dapat berapa jawapan awak? Mana depan? 125. Okey, Nalin dapat tak 125? Okey, good. So jawapan nilai X ialah 125. Gitu je. Okey, dah settle. Boleh faham ke ni? Harap boleh faham lah kot Okey, soalan seterusnya. Soalan nombor A2. Okey, A2. A2 ialah harga 1 kilogram mentega pada tahun 2017. Dia tanya harga kilogram pada tahun 2017 lah. Harga kan? Harga? Dia tanya 2017. Jadi, kita nak gunanya mana? Kita ambil yang mentega 2015 dengan 2017. So, 2017 bahagi dengan 2015 darab dengan 100 sama dengan berapa dia punya indeks ada? Nak ambil yang berapa? Nak ambil 120. Okey, 2017 dia tanya kan? So, saya letak 2017. 2015 ada tak? Ada, iaitu RM20. Darab dengan 100. Sama dengan 120. Okey. 2017, siapa dapat jawapan dia? Berapa jawapannya? RM24. Okey, well done. RM RM24. Okey, boleh follow semua Okey, next one. Soalan B. Okey, settle lah soalan A. Dapatlah 3 markah. Senang kan? Soalan B ialah indeks gubahan bagi kos untuk membuat setin. Setin. Pada tahun 2015. Okey, sekarang ni dia kata 2017 dengan 2015 Tengok dulu satu-satu. Setin biskut. Maksudnya yang sebelah kiri tu. Okey. So ni sebut kotak macam ni lah. Ini 2017, 2015. Nah, ini 2019, 2015. Okey, tengok betul. So, kat ini, ni untuk dapatkan satu tin ni satu tin, ni satu tin. Okey, sekarang ni tengok belah kiri dulu. Sebab dia kata apa? Sebabnya 2017 dengan 2015. Okey, kalau ada soalan boleh tanya Penama tu. Okey, 2017 dan berasaskan 2015 adalah sebanyak dia punya indeks gubahan dia ialah sebanyak 113.75. Nisbah tepung, gula dan mentega digunakan ialah 2K dan 1. So saya letak sini 2K dan 1. Okey. So kat sini ialah 110, 115 dan 120. Okey, boleh follow semua ni. Okey. Sekarang ni, apa benda yang 2K dengan 1 ni? Ini adalah weightage, pemberat. Okey. Boleh? Dia kata nisbah tepung, gula dan mentega ialah 2K dan 1. Tepung, gula, betul tak? Tepung dulu, gula dulu, lepas tu mentega. Okey. Kadang-kadang dia bagi soalan macam ni tau. Dia kadang dia nak scam awak. Contohnya letak tepung, mentega dan gula. 2K dengan 1. Nah ni kita kena hati-hati Sebab apa? Kita jangan letak 2K 1. Okey. Contoh. Dia letak tepung, mentega, gula. 2K 1. Kalau awak letak 2K dengan 1 ni salah. So sepatutnya awak letak 2, 1 dengan K. Sebab dia susunan tu. Tepung, mentega dengan gula. Tu kena hati-hati. Soalan AdMath ni boleh scam awak lah. So kena hati-hati Okay, next one. So, nak dapatkan weightage. Okay, sekarang nak dapatkan weightage. Sekejap. Okay, nak dapatkan weightage. 100, dia suruh cari nilai K kan? Betul tak? Soalan A, B ialah cari nilai K. So, ambil 110, 110 darab dengan 2, tambah
115 darab dengan K tambah 120 darab dengan 1 dibahagikan dengan berapa? 2 tambah K tambah 1 sama dengan 113.75. Gitu saja. Okey, boleh follow setakat ni? Okey, so macam nak kira ni? Ni dapat 220 tambah 115K tambah 120 per dengan 3 tambah K sama dengan 113.75. Okey, cikgu bagi masa sambil tu awak kira dapatkan nilai K. Saya pun kira lah untuk awak dapatkan nilai K lah. Tolong sekali. Mana tahu senang je ni. Okey, berapakah nilai K awak dapat nanti? Okey. Okey, so pindahkan bawah ni sebelah kanan. So awak dapat nanti. Alamak saja lah. Okey, so awak dapat nanti ialah 340 tambah 115K sama dengan 113.75K tolak dengan 115K. Okey. 115 mana? 115K kena ada K, tak ada K lah. 115. Okey, boleh follow ni? 340. Ni 340 kan? Ni sebab kali dengan 3. 340. Yang ni K. Berapa pula? Saya silap. Berapa? Bukan K. 115K. 340. Alamak. Tak ada calculator saja ni. Saya suruh congak je ni. Tolong kira untuk saya dapatkan nilai K. So, sini akan dapat 340 tambah 15K. Dan ni kita akan dapat, saya akan dapat nilai dia ialah tintong berapa ni? 113.75 darab 341 point darab 375 25 tambah 113.75 K. K, boleh follow ke? 1 ke? Awak dapat 1. K dapat 1 ya? K. So, pindah sana pindah sini dapat dah nanti K dia ialah 1. Okey, betul. Okey, good. K dapat 1. So, saya dapat ni 115K tolak dengan 113.75K sama dengan 341.25 tolak dengan 340. Okey. Kemudian kat sini saya dapat nanti tintong 1.25K sama dengan 1.25. So, K dapat 1. Okey, well done. Okey, good. Dapat dah semua, K? Boleh follow? Untuk dapatkan nilai K. Okey, saya sambung lagi ya. B2. Harga sepadan bagi setiap tin biskut pada tahun 2015 jika pada tahun 2017 ialah RM60. Ya Allah. Okey, dia tanya harga kan? Harga 2015. Okey, pada tahun 2017 ialah RM60. Ambil kiri belah kanan. Kiri lah kan. So, 2017 ialah RM60. Jadi 60 bahagi dengan 2015 darab dengan 100 sama dengan berapa? Sama dengan 113.75. Sebab apa? Sebab tin. Harga tin. Okey. Dapat berapa tahun harga 2015? Cuba kira. Untuk nombor 2. Ni nombor 1. Soalan B kan? B1, B2. 113.75 bagi dengan 100. Kemudian 60 bagi dengan tu. Saya tak ada kalkulator ni. Kalkulator saya mana? Tak fikir. Okey, cuba kira dapat tahun 2015 apa dapat? Semak jawapan dengan saya. Saya dapat harga dia ialah 52.75. Dapat?
Dapat. Okey, good. So, RM RM52.75. Okey, tu untuk soalan B2. Okey, last kali untuk soalan C. Okey, soalan C adalah cari indeks harga satu bulan bulan tahun 2019 berasaskan 2017. Okey, nah ini melibatkan 3 tahun. So 2015, 2017, 2019. Okey, tengok betul-betul. Mana nak kira ni? 2015, 2017 ada tak indeks perubahan dia? Iaitu 103.75. Okey. 2017, 2019 ada? Oh, tak ada. Okey. 2015, 2019 ada tak? Ada tak? Ada tak? Boleh cari kan? Macam mana nak cari? Kalau yang 2019-nya, siapa dapat? Ada dapat tak? 2015, 2019. Kita kena cari dulu. Yang belah kanan tu. Yang belah kanan tu. Okey, mana belah kanan tu? Ada beritahu tak dalam soalan? Ting tong, ting tong, ting tong. 113. Tadi kita dapat ni kan? Kita kena kira. Okey, kena kira dia punya indeks harga. Okey. Indeks harga bagi 2019, 2017. Ni tak ada ni. B tak ada. C boleh kira kan? Sebab 2019, 2015 kat sini. So, saya letak sini 115, 120 dan tadi X berapa tadi? 125. Okey. Terus kita cari dulu indeks perubahan untuk 100 tu. So, 115 darab dengan 2 tambah 120 darab dengan K. K apa? 1 tambah 125 darab dengan 1. Dibahagikan dengan 4. Okey, cuba kira untuk cikgu dapat berapa ni? 120. 118. Sudah, nombor 1 ni. Dia nak indeks perubahan 104.35. Okey, dapat apa kiraan dia? Nah ini. 120 Ini 120 ya? 120. Okey, cikgu nak buat kira 120 kan? Sebab saya tak ada kalkulator. Okey, jadi awak letak kat sini 120. Okey. Betul ke ni? 115 darab 2 tambah 120 tambah 25 bagi dengan 4. Dapat ke 120? Tak dapat. Dapat apa? 118 118.75. Okey. Okey, 118.75. Okey. Kalau saya tak ada kalkulator, awak tolong kira Ini awak dapat 118.75. Okey, dapat dah kan? 18.75. Okey. Jadi kita guna C sama dengan AB darab bagi dengan 100. Okey, yang ini A, yang ini B, yang ini C. So gantikan saja. Okey, cikgu nak buat kira. C 118.75 sama dengan A 113.75. B darab dengan B bahagi dengan 100. Cuba dapatkan nilai B. Dapat berapa nilai B? Mana kalkulator saya? Okey, dapat nilai B. Sekejap saya kira sekali. Kalkulator handphone je lah. 8.75 darab 100 bahagikan dengan 113.75. Okey, dapat apa? 104.4. Okey, settle. Okey. Dah. Itu jawapan dia. 2017, 2019. Okey, that's it. On time, 9.30. Okey. So, saya dapat settle soalan 1.
Cikgu harap awak dapat sambung latihan ini dengan soalan nombor 2, soalan nombor 3, okey, dan rujuk jawapan yang saya bagi dalam bentuk link dalam Telegram tersebut. Okey, so hari ini kita belajar berkenaan dengan index number. Okey, index number melibatkan 3 perkara iaitu nombor indeks iaitu I sama dengan QI bagi Q0 darab dengan 100. Kedua, kita belajar berkenaan dengan indeks perubahan iaitu hasil jumlah indeks harga darab dengan pemberat, okey, dan dibahagi dengan jumlah pemberat. Dan yang seterusnya ialah kalau ada melibatkan 3 tahun, C sama dengan AB bahagi dengan 100. A tu apa, B tu apa, C apa dalam ni. A tu ialah antara tahun pertama dengan tahun kedua, B tahun kedua dan tahun ketiga, dan C adalah tahun pertama dan tahun yang ketiga. Okey, that's it. Itu sahaja setakat ni.